Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Akhirnya satu lagi pendedahan, satu lagi isu yang saya dapat lihat yang berlaku di dalam Perikatan Nasional, di mana bagi menghadapi pilihan raya negeri yang diadakan di 6 negeri pada tahun ini, yang dikabarkan pada bulan Jun akan diadakan di 6 negeri. Jadi sudah pasti semua gabungan parti akan bersedia dengan jentera-jentera parti untuk berhadapan dengan PRN akan datang ini. Nah, persoalannya sehingga hari ini belum terjawab di manakah KJ akan bertanding. Nah, yang menjadi isunya dalam satu artikel ini, bersatu akhirnya buat pengakuan, sudah pinang Khairi Jamaluddin, namun status syahidan masih kabur. Seperti yang kita tahu, KJ kononnya dipinang oleh PN untuk bertanding PRN di Selangor. Dan begitu juga Syahidan Kasim. Jadi bagaimana pula kalau tiba-tiba KJ yang sebelum ini kalah di Rembau. Mereka berdua nih, Syahidan Kasim dan KJ adalah UMNO sebelum ini. Namun bagi Syahidan Kasim, beliau telah melompat menjadi calon bebas, bukan lompat, beliau telah menjadi calon bebas dan menang, dan akhirnya menyertai Perikatan Nasional. Kalau saya tak silap, kalau saya silap, Anda boleh betulkan di ruangan komen. Untuk Khairi Jamaluddin pula, beliau telah kalah di Parlimen Rembau. Setelah beliau kalah, maafkan saya, bukan Parlimen Rembau, tapi di Parlimen Sungai Buloh, KJ sudah kalah. Akhirnya beliau pun selepas beliau kalah dan dilihat beliau ini sering mengkritik pimpinan Presiden UMNO, dan akhirnya beliau telah dipecat dari UMNO, dibuang dari UMNO, dan pada akhirnya bersatu mengesahkan sudah memberikan tawaran kepada Khairi Jamaluddin untuk bertanding dalam PRN atas tiket PN. Bagaimana pula status bekas pengurusi UMNO Perlis, Syahidan Kasim, yang dikatakan akan bertanding di Selangor pada PRN akan datang masih menimbulkan tanda tanya. Menurut sumber bersatu, pengurusi PN Muhyiddin Yassin sememangnya mempelawak Khairi, yang juga bekas Menteri Kesehatan, untuk bertanding dalam PRN mewakili Perikatan Nasional. Bagaimanapun belum ada keputusan muktamad dicapai. Spekulasi Khairi akan bertanding dalam PRN di Selangor mewakili PN belum muktamad lagi. Khairi tidak memberikan sebarang komitmen. Muhyiddin memang ada mengemukakan pelawaan kepada Khairi, tapi ahli Parlimen Rembau itu mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Begitu juga dengan kabar angin, Syahidan Kasim akan bertanding PRN di Selangor juga masih di peringkat awal. Jadi menjadi persoalan lah, adakah PN menunggu jawaban KJ, barulah mereka akan konfirmkan bahwa KJ akan bertanding di Selangor untuk pilihan raya negeri tahun ini. Jadi, bagaimana pula dengan Syahidan Kasim? Kalau tiba-tiba KJ bertanding di Selangor, bagaimana pula dengan Syahidan Kasim yang sudah bersama-sama dengan PN, bahkan beliau telah mencukupkan satu kursi di dalam PN, bukan mencukupkan, tapi telah menyumbangkan satu kursi di dalam PN, di mana beliau adalah ahli parlimen. Jadi ini menjadi isu lah di antara KJ ataupun Syahidan Kasim, di mana satu antara mereka yang akan bertanding di Selangor untuk pilihan raya negeri masa akan datang. Jadi saudara-saudara, ini pasti sudah menjadi kejutan ramai orang. Apa komen Anda, tuan-tuan dan bapak semua? Terus sama-sama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan, dan puan-puan. Sekali lagi kita digemparkan. Sebelum ini, beberapa waktu sebelum ini, yang menyatakan terdapat gerakan untuk menumbangkan Perdana Menteri.
Nah, akhirnya saudara-saudara, satu penelitian ataupun satu artikel dari syahbudin.com yang amat panas, yang amat mengejutkan. Satu artikel yang pasti luar biasa dan pasti menggemparkan seluruh kepimpinan kepada parti ataupun pemimpin yang kononnya bersama-sama di dalam gerakan tersebut untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam artikel dari syahbudin.com, nak jatuhkan kerajaan mesti berani seperti Anwar. Sekali lagi timbul desas-desus mengenai komplot untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Komplot itu dikatakan akan dicetuskan melalui tindakan sejumlah ahli parlimen BN meletakkan jawatan secara serentak untuk memaksa pilihan raya kecil diadakan. Dan melalui PRK itu, ahli-ahli parlimen yang meletakkan jawatan akan bertanding semula sama ada atas tiket PN ataupun bebas untuk membebaskan diri daripada terus terikat dengan BN yang telah mengikrarkan sokongan kepada Anwar. Seterusnya, melalui pakatan dengan parti-parti lain, mereka dikatakan akan bekerja sama memastikan Anwar hilang kedudukan sebagai Perdana Menteri. Dikatakan lagi, peletakan jawatan ahli parlimen itu berlaku sekitar Jun depan agar PRK itu dapat diadakan serentak dengan PRN di 6 negeri, yaitu Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan, serta Terengganu. Walaupun Presiden MCA sendiri, W.K. Siong yang didakwa, tahu mengenai komplot itu telah membuat penafian, dan Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusof juga menolak kemungkinan penglibatan GPS dalam komplot tersebut. Namun, cakap-cakap mengenainya terus berlegar dan perbualan tentang pertukaran kerajaan seolah-olah tidak pernah ada titik noktanya. Di waktu yang tidak menentu, sering saja timbul kabar angin mengenai gerakan mahu menukar kerajaan dan menjatuhkan Anwar. Bagi saya ini pasti satu lagi isu yang panas mengejutkan politik Malaysia. Oke, baik saudara-saudara, sebelum saya meneruskan isu panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini kepada ramai orang dan tekan butang subscribe. Dalam artikel ini, apa yang ketara, meskipun sudah beberapa kali tercetus berita mengenai perkara itu, yang muskil sekali ialah tidak diketahui siapa ketua yang merancangnya dan tidak disebut juga siapa calon Perdana Menteri. Baik ketika Hadi Awang, Tun Mahathir Mohamad atau pihak lain yang bercakap mengenai hasrat untuk menukar kerajaan. Mereka juga tidak menamakan siapa calon Perdana Menteri yang bakal diangkat untuk menggantikan Anwar. Dalam komplot terbaru yang tercetus, meski dilaporkan bahwa Mahyadin akan jadi Perdana Menteri, kiranya perancangan itu menjadi kenyataan. Tetapi Presiden Bersatu sendiri tidak pernah mengia atau menafikannya sehingga hari ini. Jadi dalam artikel ini, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, dalam masa yang sama, walaupun diketahui bahwa Tun Mahathir memang mahu menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi beliau sendiri tidak boleh dinamakan sebagai calon Perdana Menteri, sebab yang ketaranya, Dr. Mahathir bukanlah ahli parlimen. Lebih daripada itu, beliau juga tidak pernah menamakan sesiapa untuk menjadi Perdana Menteri jika Anwar berjaya dijatuhkan. Adakah ini hanyalah akan menjadi mimpi di siang hari, di malam hari, ataupun ini akan terus menjadi mimpi kalau benar ada plot dan gerakan ini? Dan persoalannya, kalau ada gerakan ini, tolong bagi tahu ataupun tolong nyatakan siapakah ketua kepada gerakan ini, ataupun siapakah juga calon Perdana Menteri yang disebutkan, yang dicalonkan di dalam gerakan ini. Jadi ini pasti menjadi satu lagi isu yang panas. Dan kita tahu juga kalau Dr. Mahathir yang nak jadi Perdana Menteri, macam mana nak jadi Perdana Menteri kalau beliau bukanlah ahli parlimen. Jadi ini bagi saya tidak relevan lah setakat ini. Yang penting kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 hari ini masih kekal teguh di dalam jawatannya, di dalam kerusinya sebagai Perdana Menteri.
Apa komen Anda, tuan-tuan dan bapak semua? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.